Dan kemudian pergunakan selalu zikrullah, itu rukun besar. Zikir jangan putus. Zikir betul-betul hadir hati kepada Ta'ala, merasakan kebesaran dan keagungan dia. Itu sebagai benteng pertahananmu. Sebab segala sesuatu selain Allah Ta'ala menghambat perjalananmu. Yang mana makhluk, dunia, syaitan, semua menghambat. Dia kerja duk follow tu. Ya. Sebab perjuangan ni besar. Sebab perjuangan nafsu dia tak ada titik akhir mati. Ya, selagi tak mati dia follow itu. Perjuangan dunia besar, perang dunia ketiga ke apa pun, dia ada gencatan senjata, lepas tu habis tamat kan? Perang ni tak ada tamat. Selagi kita berdenyut nyawa kita lagi, itulah dia kita berdepan dengan besar syaitan, nafsu. Allah. Kemudian Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, Ali bin Abu Hasan, gelaran dia Abu Hasan, nama dia Ali Asy-Syadzili, pemimpin tarekat Syadziliyah, guru bagi siapa ni? Sayyidi Ahmad ibn Idris. Tarekat Ahmadiyah, imam dia apa? Sayyidi Ahmad ibn Idris. Guru dia apa? Ni guru Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, ya, guru bagi Sayyidi Ahmad ibn Idris. Tapi dia punya jalan lain sikit kan. Dia jalan dia tak sama Imam Ghazali. Imam Ghazali jalan dia tadriqun nafs, menyempitkan diri, mana kita perap nafsu kita tekan dia. Kalau nak makan ikan parang, makan ikan kering. Mana lawan dah ni. Kalau Imam Abu Hasan Sadi tak ambil nikmat semamik boleh ambil. Pernah ambil minta yang besar-besar. Supaya apa? Syukur kamu sempurna. Tapi syukur dengan sempurna, jangan diambil di tengah-tengah. Tu habis terus. Syukur biar sempurna, ambil kata. Kalau tuan guru saya dia, kau dah pergi jumpa raja, naik kat istana, tiba raja kata apa, nak apa hajat? Saya ada hajat nak minta bantuan tuan. Aku nak apa? Minta duit RM10. Kau jumpa raja RM10, kau minta, bodoh kau, dia kata. Ya, kau 10 juta boleh mana sabar dengan tuanku kan. Betul kan. Kau minta, tuan minta sikit, minta lah banyak. Maksud apa? Maksud Allah Ta'ala Maha Kaya, minta apa nak minta pun. Itu maksud. Bukan makna kita minta tu hati kita sangkut situ. Nak menzahirkan kebesaran, keagungan, kekayaan Allah yang Maha Lu. Wah, minta lah, tak ada hal itu. Tapi jangan sangkutkan. Dia hati tu jangan sangkut selain dari Allah yang paling besar. Ya. Ada dunia tak apa, jangan sangkut. Ya. Ada dia nak pasal kita nak pakai dalam perjalanan yang satu, kita nak pakai hati je. Qalbi. Dia yang layak makrifat Tuhan, lain tak layak. Jadi hati nak jaga dia, jangan tersangkut, jangan tergelincir, jangan diterjerat, ya. Jangan ditersembam habis tu. Maka modal besar dia apa? Zikir jangan putus. Dan itu dia punya apa? Enjin besar tu. Jika engkau ingin mendapat apa yang telah dicapai oleh para mana waliullah, para aulia illahi ta'ala, makrifat yang sebenar, maka hendaklah engkau mengabaikan semua manusia. Semua manusia jangan letak dalam kalbi itu. Ya. Hendaklah engkau abaikan semua manusia. Maksud abai apa? Jangan berkawan, jangan bukan. Jangan letak di dalam kalbi kita. Apa maksud dia? Jangan ada keperasanan pada kita nak tarik pandangan dia, atau kita malu dengan dia, atau kita besar takut. Tak, kosong ni. Kawan tak apa, zahir. Ya, dalam usul dakwah dia kena banyak kenalan. Sebab kita nak sampai mesej kan. Tapi jangan sangkut kalbi keadaan, dia letak luar. Ya, kalau letak dalam je habis. Sebab dalam untuk kita dengan Tuhan. Bila dia masuk, kacau. Ya, macam enjin dah masuk air, kena overhaul dia. Jadi makna naklah engkau mengabaikan, mana jangan kamu maknanya menumpukan perhatian kepada semua manusia. Sebab kalau kita menghadap kepada manusia, bintan, ya, hati kita akan jadi rosak. Datang riya, ujub, semua takabur macam. Ya. Tapi kita padamkan pandangan pada makhluk, ada cepat pergi. Kecuali orang yang menunjukkan kepadamu jalan Allah Ta'ala. Kalau kita dapatkan ada mursyid, orang memimpin kita dengan isyarat, dengan teori dia yang tepat, atau perbuatan yang tidak menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ikut tu je. Dan abaikan dunia, tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapat sebagian yang lain. Diabaikan dunia sebagian, tujuannya apa? Supaya orang puji dia. Oh, dia ni warak, dia ni zuhud. Itu dunia juga tu. Dunia bukan wang ringgit, makanan, harta benda. Dunia ni benda yang tak laku di sana. Segala kesedapan tu bentuk luar, yang untuk dalam pujian, sanjungan, kehaibatan, itu semua dunia. Diperintahkan mengabaikan musuhnya tadi. Apabila engkau telah dapat melakukan dua sifat ini, iaitu mengabaikan manusia, mana hati kamu tak ada dengan manusia, dengan bawah mana tak ada tandil dia.
Ya, dia menghadap kita pun tak ada rasa apa, dia puji kita pun tak ada rasa apa, dia caci kita pun tak ada rasa apa. Itu tanda dia keluar. Itu tanda keluar manusia berhadap pada kita dengan bahawa kita tak ada rasa apa dengan dia. Dia puji pun kita tak ada rasa apa. Ya, dia caci pun kita tak ada rasa apa. Sebab apa? Dia bukan matlamat kita. Manusia makhluk bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Tuhan. Mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah dengan istiqamah dan selalu tunduk dan istighfar. Ya. Sehingga Syekh Bahauddin radhiyallahu anhu mengatakan Naqsyabandi tunduk zahir, muka batin tadi dengan zahir tunduk. Kata Naqsyabandi dia cari style jalan tunduk. Pandang ibu kaki. Ya, menandakan kita merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian keterangan ini, supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah Ta'ala dalam semua yang engkau kerjakan. Ya, pengertian keterangan ini maksud dia apa? Supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba. Nak rasa diri kita hamba dalam setiap saat. Kita bukan Tuhan, kita hamba, fakir, hamba, hina. Dalam semua yang engkau kerjakan, kita berjalan cara hamba, kita duduk cara hamba, kita makan, minum, bekerja, apa saja kerja dunia, kerja akhirat, lebih lagi semua bentuk hamba. Ya. Atau engkau tinggalkan dan menjaga hati perasaanmu, jangan sampai merasa olah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan bagi selain dari Allah Ta'ala. Ya, jangan rasa tu besar tu, mereka tak ada apa besar, semua tu menatang kapi lagi tak ada harga. Ya, orang kafir tak ada harga. Ini Amerika dia takut. Ini besar tu besar. Apa besar? Tak ada besar apa. Tuan guru saya kan, Tuan Guru Haji Abdul Wahid tadi. Satu hari dulu dia jumpa bekas Mufti Melaka ya. Dia bukan anak murid dia tu. Mufti dululah, tuan-tuan kenal kan. Jadi dia pergi pejabat, dia tanya bual, ni siapa ni? Mufti kata, ni orang besar tuan. Ni arahan orang besar Tuan Guru. Siapa dia besar Ta'ala? Dia tengking tu beranjat Mufti. Dia tengking Mufti. Siapa dia besar Ta'ala? Aku tak ajar kau besar dan melainkan dia. Oh, senyap tu Mufti. Tak angkat kepala kau. Dia tengking kan. Siapa besar Ta'ala? Ya, aku tak ajar kau selain Allah tu besar. Yang besar dia seorang. Ya, dia wahid tunggal dalam kebesaran. Senyap tu kawan. Dia tengking tu ni. Allah. Lagi ada kebesaran dirasa, itu semua apa? Karut, waham yang menghijab kerohanian kita nak pergi ke al-hadrat. Matikan semua. Sebab dia kata matikan mutu qabla anta mut. Matikan sebelum kamu mati. Matikan pandangan pada makhluk, matikan pandangan kebesaran, matikan. Baru dia buka. Kita nak temu Tuhan kena mati dulu kan. Begitu nafsu. Matikan nafsu baru dia buka jalan dia. Sebab Tuhan tak buka. Ya, pengertian keterangan ini supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah Ta'ala, ya, yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan. Kau tinggal pun kena kehambaan, kita kerja pun kena kehambaan. Apa maknanya? Bila kita tinggal perintah yang Tuhan tinggal, mana itu mana kita menghambakan diri. Bila kita buat apa yang disuruh, itu mana kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dan menjaga hati perasaan, jaga tu. Jangan sampai merasa. Sebab ilmu ni kenal dengan rasa zawq. Ya, seolah-olah dalam alam ini ada kekuasaan lah bagi selain Allah. Jangan rasa tak ada, melainkan dia je. La ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan dia. Yang bersifat ketuhanan itu sebenarnya raja segala raja, yang memiliki segala-galanya, semua bawah dia. Jadi bersungguh-sungguh dalam menanggapi, memahami makna la haula wala quwata illa billah. Itu kemuncak dalam perjalanan ilmu sufi, ilmu tasawuf, dia pergi ke arah itu. Mematikan, memandang haul dan quwah. Ya, perasan kalbi itu tak perasan lagi haul. Haul makhluk tak nampak, dia nampak haulillah. Ya, daya upaya Ta'ala. Dan kuatullah, bukan kuatul halak makhluk tak. Artinya tiada daya dan tiada upaya sama sekali kecuali dengan bantuan pertolongan Ta'ala. La haula, tidak ada daya upaya. Aipitarkil ma'asi, meninggalkan maksiat, kemudaratan sebagainya, tak ada. Melainkan dia saja yang menolong. Dan tiada kekuatan untuk mengerjakan taat, mengerjakan amal saleh. Tak ada kekuatan, melainkan semua bantuan daripada Allah Ta'ala. Barulah amal itu akan jadi bersih.
Kalau tak ada ni kan dia nampak dia lagi. Dia nampak haul dia, dia nampak kuah dia. Ya, lepas tu habis anyot. Memandang diri itu dia panggil apa? Tunas segala afatun nafs. Penyakit-penyakit dalaman. Dia pandang anak habis. Mula dia kata dia hebat, dia handal, dia habis. Ya, aku dia panggil anania, keakuan, buang benda tu. Ya, kita nampak huwiyah dia, kediaan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap demikian beberapa lama nasaya Allah Taala membukakan, tengok ni, kekal kita murakabahkan, memandang haulillah wa quwwatillah, dia akan bukakan untukmu pintu rahsia-rahsia yang tidak pernah mendengar dari manusia sisi alam. Bermakna apa? Bermakna sudah masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Sebab dalam syurga apa? A'datul ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatari qalbil bashar. Disediakan bagi hamba yang saleh benda yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah terlintas dalam hati. Itu maknanya jenis syurga. Sama ada syurga di sana atau syurga di sini. Syurga di sana maklumlah kan, benda yang belum kita tengok semua di sana. Yang di sini juga putuhat segala alam pun belum tengok, tuan buka muka syafah kepada qalbi arif, mana orang yang berjejak ya dalam makam hauqalah. Dia duduk betul-betul makna la haula wala quwata illa, sampai dia berjalan dia rasa haulillah wa quwatillah. Ya, dia semayang, dia rokok, dia sujud apa semua, dia rasa haulillah wa quwatillah. Ya, baru dia duduk betul tangga tu. Dia rasa haulillah, maka haul makhluk akan hilang. Dia rasa quwatillah, kuah makhluk akan hilang. Di situ boleh buka pintu tajalli dengan Tuhan. Bagai-bagai pembukaan dia akan bukaan. Pas lagi kita pandang diri dia tak buka. Kunci tercabut, tak ada kunci. Tu kunci dia, la haula wala quwata illa billah. Kunci gedung makrifat. Nabi sebut tu, la haula wala quwata illa billah ni kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Allah Taala besar ada dalam. Ya, punya hebat. Maka prepare zikir sampai kita lenyap. Zikir sampai kita hilang. Hilang mana? Hilang keperasaan diri kita yang kita rasa dengan dia. Itu baru cantik, zikir itu masuk. Habis. Kemudian tujuan doa permintaan, kita selalu berdoa kan, dan Tuhan suruh kan. Sekarang nak tahu macam mana adab dia, cara dia. Sebab kalau tak betul-betul takut tersilap doa. Ya, orang berdoa dia tak belajar pakai doa. Orang doa anda pun doa je lah. Habis dia buat. Tengok sini, dia kata detail pakar dalam ilmu kerohanian ialah para arif billah. Dia kata apa? Talabuka minhu ittihamun lahu. Satu, kita bila minta doa tu dia ada tadammun maknal ittiham, mana ada terkandung dalam tu makna seolah-olah menuduh Tuhan. Ya, kita kalau minta dengan orang seolah kita tuduh kau ni macam tak nak bagi. Itu tadi. Kau nak saya minta ni, kau ingat kau tak nak bagi orang kata. Jadi kita minta takut ada mana tu. Macam kita kata tak nak bagi. Benda tu boleh masuk. Sebab kita kena tahu. Dua. Satu. Yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun anhu. Kau minta ni mana kau jauh, kau gaib. Orang kau dah dekat nak minta tak? Sedangkan Allah Taala akrabu min hablil wari. Allah Taala dia berdekat buat meri kita lagi. Dekat maknawi pada makna. Dua. Yang ketiga, talabuka li ghairi likillati hayaika minhu. Engkau minta dengan lain, kau gantung hati harapan kamu dengan lain, lupa Tuhan, itu kau tak ada malu dengan Tuhan. Makhluk boleh beri apa? Tu. Berapa dah? 4. Ya. Yang kelima, talabuka min ghairihi liuji mu'adika anhu. Kalau terus mau minta pada orang lain tak nampak Tuhan, itu menandakan kamu jauh tu dengan Tuhan. Ya, tak boleh pakai dalam zon ni. Ini 4-5 perkara dia tuan ni. Tengok terjemah dia. Permintaan darimu dari Allah Taala. Permintaanmu dari Allah mengandungi, dia ada mengandung. Mana jangan masuk benda ni dalam doa itu. Pengertian apa? Pengertian menuduh. Bila kita minta seorang sama ada kita rasa dia tak nak beri kan. Sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kadang kita bau banyak yang kita dapat nikmat, ada kita minta. Kalau kita minta tu 4-5 perkara je, yang lain siapa hari ni minta sambung, ya Allah sambung kau umur kau ni, ada minta? Tak ada kan? Kalau kata kau tak minta, apa kerat tu? Maut dia kan? Tergolek. Banyak dia beri yang kita tak minta. Dia minta sikit, lepas tu kalau minta pula pakai entam ni, tak pakai adab pun ada kan. Jadi makna di sini dia ada makna ittiham, jaga tu. Yang kedua,
membuktikan tiada malu mu kepadanya, dan permintaanmu kepada tiga sesuatu selain Allah Ta'ala itu menunjukkan jauhmu. Dalam kita berdoa jangan ada makna-makna ni. Seorang menuduh seolah-olah kita rasa gaib dengan Tuhan, dan kita tak gaib. Sentiasa Allah Ta'ala hadir dengan keadaan zatnya yang laisa kamitslihi syai'. Jadi minta mu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat, itu membuktikan tiada malu mu kepadanya. Ya, orang minta apa? Minta dia nak sampai ke dia. Dan permintaan kepada sesuatu selain Allah Ta'ala menunjukkan jauhmu daripadanya. Dan permintaan seorang hamba kepada Ta'ala terbagi dalam 4 macam. Ya, dan kemudian kesemua ni itu tidak tepat bila diteliti lebih jauh dan lebih mendalam. Kita cek balik, banyak yang jadi macam ni, semua banyak tak tepat. Doa ada silap. Di doa pertama kita punya adab apa? Kita berdoa sebab Tuhan suruh tu pertama. Ya, ud'uni astajib lakum. Kau minta nanti aku perkenankan. Oleh kerana Tuhan arah, jadi kita berdoa kita ikut arahan Tuhan. Itu maksudnya. Bukan kita doa ni macam nak ingatkan Tuhan. Ya, minta macam orang tak bagi, kita ingat ke dia. Kau dah banyak nak minta, aku kan minta apa nak ingatkan kau ya. Macam tu. Mana bukan ada makna mengingat, jangan bosan. Kemudian permintaan kepada Allah Ta'ala mempunyai pengertian menuduh satu, itu maknanya ittiham. Sebab sekiranya dia percaya bahawa Allah Ta'ala akan memberi tanpa meminta, tidak akan dia meminta pun. Maka kerana khawatir tidak diberi apa yang diperlukan menurut pendapat dia, seorang tadi, ataupun menyangka Allah Ta'ala melupakan. Kamu kita minta tak dapat, Tuhan dah lupa. Maha suci Tuhan dah terlupa. Itu benda-benda ni boleh masuk kalau kita dengar manusia. Tapi jangan ikut. Kalau masuk bosan. Dan lebih jahat lagi bila merasa berhak. Aku minta patut aku dapat. Patut tahu ni. Kau siapa? Maknanya siapa kita dengan Tuhan? Dia nak bagi, baik tak nak bagi pun apa nak buat? Hak dia. Jadi tu kita merasa kita ada istihqaq, mana kepatutan pula. Tetapi oleh Allah Ta'ala belum lagi diberi. Dan permintaanmu untuk takarrub menunjukkan bahawa engkau jauh. Engkau masih lagi gaib daripadanya. Kalau dah dekat minta apa lagi. Sedangkan permintaanmu satu daripada kepentingan duniawi membuktikan tiada malu kamu Tuhan. Orang cari benda yang mahal, kau cari benda apa, goli kau main. Orang main mutiara besar-besar. Harga 500,000, kau main goli 50 sen ni, harga kau malu. Tu makna. Ya, kalau orang Melayu dulu lah sekarang tak tahu kan. Apa benda aib orang tua kan. Dia aiskrim. Boleh sikit posit dia tak orang ngomong, kau macam dah budak kan. Orang tua tak hisap macam tu. Maknanya itu style budak-budak. Jadi kalau kita, hati kita nak pergi ke Tuhan tu rijal, sebab wali dia panggil rijalullah, lelaki, mana orang yang kuat zahir dan batin. Tiba-tiba kau gantung dengan dunia, minta dunia, apa punya kerja? Ni apa punya kerja? Man talabat dunya adar bi akhirat. Ad-dunya haramun 'ala ahli al-akhirah wal akhirah haramun 'ala ahli dunya. Kilahuma haramani 'ala ahlillah. Yang kita bincang ni ahlillah punya jalan tadi. Mana dunia haram tertegah bagi orang ahli akhirat, akhirat tertegah bagi ahli dunia. Kedua-dua akhirat dan dunia tertegah bagi ahlillah. Maksud tertegah apa? Mana kalau orang tumpukan dunia, dia akan keluar dari mulut dia. Kau kira lah haram bila nak kaya. Dia keluar. Lawan kita di neraka, biar aku masuk lah, aku tak nak masuk. Cakap-cakap kurang ajar. Jadi kufur cakap. Bagi orang ahlillah pula, bagi orang ahli akhirat, dia syauk dengan akhirat. Tuan buka ke hati dia, tak dapat dunia tak pula, aku dapat sikit kadar hajat untuk nak ibadat pada Tuhan. Itu cakap lidah lain. Dan bagi ahlillah, dunia akhirat boleh tak pandang. Aku nak dia lagi besar. Dia pemilik, dapat Tuhan habis segala. Atau beza dia. Tiba-tiba kamu minta dunia, tak malu. Itu maksud dia. Kau minta dunia lagi. Kecuali kalau dunia kita niatkan untuk jadi akhirat tu lain lah. Dunia ada dua, satu dipuji, satu dicela. Yang dicela yang kita maksud ini. Ada dunia yang kita niat jadikan dia sebagai alat saja untuk mengerjakan perintah Tuhan, mencari redha Tuhan. Itu dunia itu jadi akhirat.
Sebab dunia kadang-kadang dunia jadi akhirat. Ya, dunia tu jadi akhirat, tu yang cantik. Satu lagi yang tak cantik, akhirat jadi dunia. Itu yang tak cantik. Dia buat ibadat nampak akhirat tapi jadi dunia. Tak ikhlas ni dan sebagainya. Orang yang cerdik, amal akhirat tetap jadi akhirat diterima, dan amal dunia pun diadjust jadi akhir. Itu orang paling cerdik lah. Sedang bila engkau meminta daripada selain Allah, membuktikan jauhmu daripadanya. Sebab sekiranya engkau mengetahui Allah Ta'ala dekat kepadamu, tentu tidak akan meminta kepada yang lain kecuali permintaan semata-mata untuk menurut perintah Allah. Jadi kita minta sebab apa? Sebab Tuhan suruh, ud'uni astajib lakum. Sebab dalam doa tu ada mengandung makna izharul fakri, menzahirkan kefakiran. Ya, jadi doa tu kita menzahirkan fakir kita dengan Tuhan, menzahirkan ubudiah kehambaan dengan Tuhan. Itu doa tu mana doa yang ada adab. Kemudian pada waktu pula fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Tuhan kendak, bukan waktu yang kita kendak. Bila kita minta doa, jangan tercetus hati kita, tak sampai lagi, ayau tu jahat adab ni. Ya, tak dapat lagi, lama dah minta kan, walaupun tak keluar mulut, dalam hati ada, itu jahat adab. Minta kemudian serah, fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang dikendak, la fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang engkau kendak. Mana baik pilihan Allah dengan pilihan kita yang jahil. Kadang kita rasa benda baik, dapat habis hancur kita terus. Kan? Dia ahli ibadat, pun nak naik, minta yang kau bukan, kali terserang dan timbul di dunia tenggelam terus. Dan tu tak kenal Tuhan, pun berlambak jadi kan. Itu mana adab doa. Jadi ada doa apa? Kita berdoa, pertama niat kita minta sebab Tuhan suruh, sebab nak zahirkan kehambaan kita kepada. Kemudian serah kepada pilihan yang Tuhan tentukan. Sebab dalam hadis ada diberi benda diminta. Ada kala benda tu ditukar benda yang lain. Ada kala diberi di dunia, ada kala ditakhir di akhirat. Itu 4 cara dia. Yang penting terserah kepada dia. Tuhan nak bagi cara mana, niat tukar ke, niat simpan sana ke, yang penting kita minta sebab dia suruh. Itu tanda adab antara kita dengan Allah Ta'ala. Bila adab ada, bermakna pun dan qalbi dia akan cantik. Kalau adab tak ada, qalbi akan rosak. Jaga ni, sebab dia pergi balik kepada qalbi. Bila qalbi dah rosak, macam mana nak makrifat dengan Tuhan? Cermin dah kotor, macam mana nampak? Ya. Sebab dia pusing balik, semua pergi pada qalbi. Bila adab dia cantik, bagaimana qalbi dia cantik. Bila qalbi dia cantik, maka teranglah sinaran makrifat akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya, habis. Kemudian ma min nafasin, jangan baca nafsin tu silap. Fa tu bubu bagi atas. Ma min nafasin, jangan baca nafsin. Nafsin makna diri. Nafasin makna nafas yang keluar masuk. Fi kulli lamhatin wa nafasin, nafas yang tu naik. Itu dia panggil nafas. Kalau nafsin itu diri, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap diri nyawa, seorang tu akan merasa mati. Biasa. Dia nak sini nafas tu. Ma min nafasin, tidak ada satu nafas yang keluar masuk ni. Ya, terlepas daripada tu, melainkan dia di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atas. Ma min nafasin tubdi, yang mana kau zahirkan, illa walahu qadarun bika yumni. Semua ada qadar. Mana tiap-tiap nafas kita tarik, kita hembus, semua tu adalah dalam takdir Allah Subhanahu Taala. Man tidak ada nafas yang terlepas daripada kontrol Allah. Semua dia punya tu. Atau menandakan apa? Kita syukur Tuhan dengan zikir nafas. Fi kulli lamatin wa nafasin. Tiap-tiap kelipan mati lamha wa nafasin, tiap-tiap nafas. Ya. Sebab pada tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, nikmat atau bala. Ini dipanggil hukmil waqt. Hukmil waqti, hukum waktu. Hukum waktu dia ada 4. Tak boleh lepas salah satu. Imma dia duduk dalam taat, imma dia duduk dalam maksiat. Imma dia duduk dalam nikmat, imma dia duduk dalam balayat, dalam bala. 4 mesti ada. Sekarang kita duduk dalam sekarang zahir taat, kan? Yang sangat dikasihi Rasulullah, majlis ilmu dan sebagainya. Jadi apa adab? 4 perkara ni. Dalam taat adab dia apa? Wajib kita bersyukur kepada Allah dan wajib memandang semua tu nikmat, sama ada bentuk ukhrawi atau duniawi, semua tu adalah kurniaan dari dia, bukan pandai kita. Yang pandang pandai kita, terbalik kita. Ya, pandang kurnia dari dia. Itu kalau taat.
Wajib syukur dan pandang terpuning. Dan kalau maksiat pula, dua. Hakikat kita memandang Tuhan mentajalikan satu isim, satu nama dia. Apa nama dia? Al-Qahhar. Dia menzahirkan kekerasan. Ya, kau guru, kau hebat, kau alim, Tuhan Tasim jatuh maksiat, kena maksiat ini. Dia kena. Itu hakikat. Ya. Syariat wajib pantas bertaubat. Kena je maksiat, cepat taubat. Ya. Wajib taubat satu, segera bertaubat dua. Bakal kita lambat taubat habis. Ya, kita nak cabut satu batang pokok, kan, kita nantilah tahun depan kita cabut. Bila tahun depan pokok lagi besar, kita pula dah kurang tenaga. Itulah maksiat. Kita tangguh taubat, dia akan mendapat tempat dalam kalbi kita. Mula-mula kita rasa benci maksiat, lama-lama macam sedap pula. Oh, itu bahaya tu. Kalau maksiat dia rasa sedap aja, itu bahaya paling besar tu. Racun tu. Ya, itu maknanya apa? Semua tu adalah tiap-tiap nafas dalam kurnia ni. Maka sebab pada tiap-tiap nafas itu hidup manusia pasti terjadi salah satu taat atau maksiat, nikmat atau bala, ujian, mesti berlaku. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi suatu kejadian. Tiap-tiap nafas pun ada kejadian berlaku, nikmat ataupun. Jadi maknanya kerana itu jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat. Wajib kita jaga jangan nafas kita tadi terguna pada maksiat. Terguna aja cepat kembali balik kepada Allah Ta'ala. Allah. Dan perbuatan yang terkutuk ya oleh Allah Ta'ala jangan berlaku dalam tiap-tiap nafas, ya. Tiap-tiap nafas kita jaga. Dan jaga dia apa dengan banyak. Sebab kita zikir ismu zat dia Allah. Allah senang. Ya, dengan dalam dia orang tak nampak. Walaupun tengah bercakap, tengah makan, jalan. Ya, tengah latihan dia boleh jalan. Ya, sentiasa. Zahir dia dengan makhluk, batin dia dengan Allah Ta'ala. Bawa iman dia cantik. Habis. Dan satu lagi, la tatarakkab furul aghyar fa inna zalika yaq'atuka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimu. Jangan menanti selesai habis perintang-perintang untuk mendekat dia Ta'ala. Saya ni bukan tak nak dekat Tuhan ni, memang berajak sangat ni nak kuliah, mengajak nak buat kerja agama, ibadat, zikir macam-macam. Tapi dia buat tapi dia buat dia punya alasan bodoh lagi. Ini banyak kerja lagi. Oh, kerja dunia kau dulukan, kerja akhirat kau tak nombor dua. Patut kita gadai kerja dunia untuk kerja akhirat. Ni kerja akhirat digadaikan kerja akhirat, dia buat ni kenapa dia buat banyak projek tak siap je. Ni semua muka tak dipercaya. Kalau dia datang mengatik zikir dia dapat projek dia hilang. Sebulan kami rajin, orang belum datang dia datang. Dapat projek dah hilang, dah wuyuk. Apa? Di ibadat bukan kena apa, kena projek. Dapat abuan dunia dia hilang. Itu semua tak boleh pakai kan. Tu lebih jelantah lagi. Jangan menanti satu selesai, jangan. Sebab Allah Ta'ala jadikan ibadat tu semua dan memang Tuhan tak zalim, memang boleh buat. Allah Ta'ala tak suruh kita buat ibadat yang kita tak mampu. Dia tak zalim. Jadi bila tak buat, itu bukan kezalim Tuhan, kita zalim diri kita sendiri. Sebab apa? Kita ikut nafsu. Ikut nafsu kita menzalimi diri. Kita mengikut musuh kan. Sebab yang demikian itu memutuskan engkau daripada kewajipan menunaikan hak. Kalau kita nanti-nanti je habis, dia akan memutuskan kewajipan kita. Ada apa yang Allah Ta'ala tempatkan engkau dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu, mana muraqabah kamu terhadap kewajipan kamu. Bila kita nanti, sebab tua-tua kata apa? Kerja bertangguh tidak menjadi. Itu hadis Melayu, bukan hadis Nabi. Kerja bertangguh tak menjadi. Tangguh besok dia tak boleh tangguh kan? Satu sebab masa satu masalah. Tiap-tiap masa tu ada hukum dia. Jadi kalau kita tangguh bermakna ibadat dalam masa tu boleh qada, tapi masa tu rasa kosong, akhirat kosong, rugi. Ya. Itu di antara satu penyesalan ahli syurga. Antara penyesalan syurga Nabi kita ialah mereka sesal bila tengok ada ruang masa yang tidak dibubur dengan ibadat. Ya. Kalau aku bubur, Masya Allah lagi hebat. Bukan maksud dia menyesal tu kena azab, tak. Kemudian Abdullah bin Umar, dua ulama sahabat besar ni, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, jikalau engkau berada di waktu senja, maka jangan engkau menunggu tibanya waktu pagi. Dia ada petang kan, apabila pagi esok, pagi esok kita jumpa, confirm pula, insya-Allah pun tak ada. Pada jahil nanti, malam dah jadi, dah kena bungkus kenggapan. Dah pindah lah. Sebab kena insya-Allah.
Jadi kalau kita berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Kalau pagi jangan macam sekarang ni, jangan waktu petang. Macam kita perasan petang ni kita hidup je. Ada rasa kan? Tuan-tuan rasa tak confirm petang ni kita hidup? Kalau rasa sah, kita dah jauh sangat dengan Allah SWT. Ya, dibawa penyakit apa? Tulul aman, panjang angan. Rasulullah SAW suap makanan masuk, dia tak yakin boleh telan. Melangkah kanan tak yakin boleh iring langkah yang kedua. Sebab apa tu? Tengah-tengah tu bila-bila maut boleh sampai. Kuat ingatan baginda terhadap kematian. Ya, itu dia. Lepas tu ulama bagi ada 3 jenis. Ya, umruka salasatul ayyam, yaumun qad madat wa yaumun atadrikuhu lamlah amlah. Mana umur kamu 3 hari, 1 hari dah lepas. Ya. Sekarang ni maknanya hari Rabu. Besok hari Khamis belum tahu hidup lagi. Yang ada sekarang ni pagtanim. Hari yang ada sekarang ni pagtanim, tawan oleh kamu dengan amal saleh, dengan bekalan itu. Itu jarak sikit. Setengah ulama dia buat singkat lagi. Umruka salah 1 saat, umur kamu 3 jam je. Ya, saatun qad madat wa saatun atadriku amlah. 1 saat 1 jam lagi kau dah lepas tadi. Ni pukul apa dekat pukul 10, pukul 11. Pukul 9 tadi dah tak ada dah. Dah habis. Apa rupa amal kita nak dedak akhirat pukul 9 tadi. Yang apa rupa nak bentang yaumil mahsyar tu, kan Allah. Dan akan datang sejam pukul 12 belum tahu tidur. Ya, jangan tengah makan kita cekik ya. Cekik tu jalan tu. Allah karim. Jadi bila-bila masa maut tu memburu kita sebab dia makin dekat. Satu ulama kata tiap-tiap 3 nafas ni. Umruka salasatul anfas. Nafasun qad madat wa nafasun atadriku amla. Satu nafas dah lepas, satu nafas belum tahu. Banyak orang terik nafas tak boleh embus, ada embus nafas tak boleh terik. Sebab al-maut yaji bainan nafasain. Maut dia datang antara 2 nafas. Tarik sah sing antara 2 tu. Ada kali terik tak boleh nak embus, ada kali embus tak boleh nak terik. Up habis terus. Ya. Nak sebut pi sang pun tak boleh. Sang pup habis terus. Terangkat tu ya. Itu maknanya orang yang banyak mengingati ya. Ya, dan Nabi suruh tu. Aksiru min zikri hazimil lazat. Banyaklah kamu mengingati benda yang memutuskan kelazatan kamu. Ail maut, iaitu kematian. Kalau dia ingat mati, dia sentiasa bersiap sedia. Ya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikenali dengan Ibnu Umar. Dia kata, pada pagi jangan kamu sangka petang. Dan begitu kalau kamu berada di waktu petang, jangan sangka boleh sampai pagi. Ya. Dan begitu pula berada di waktu pagi, jangan menunggu petang. Pergunakan kesempatan ya di waktu muda, sihat, kuat, kaya untuk mendapat masa tua, sakit, lemah dan miskin. Itu maksudnya. Ya, semasa sihat kita nak pulun. Ini waktu muda dia kena bodoh dengan nafsu. Nanti dulu kau muda, besok dah tua kau buat dah ibadat kan. Dah tua pula kau tak nak buat, dah tak ada daya. Itu dah kena bebal. Masa muda dia kena bodoh, dah tua dia kena bebal. Dia bebal oleh nafsu dengan syaitan. Habis duduk terlingkup. Ya. Habis tak ada masa dah dia pergi habis. Dia tidak ada masa dengan Allah Ta'ala. Dia ada masa dengan nafsu. Maka ikutlah nafsu terjun dalam neraka. Wala yazubillah. Kemudian saya Sahal bin Amr At-Tusari, ini sengaja daripada Wali Abdal. Dia berkata apa? Jika tiba waktu malam, jangan mengharap tiba waktu siang. Di malam tu kita rasa besok kita tak ada dah. Lepas tu dalam hadis Nabi katakan, iza shalla ahadukum fal yusalli salatal muwaddi' salatan man lam yazunnu annahu yanilaha abadan. Bila kamu semayang ni kan, sama ada wajib atau sunat, berdiri atau tinggal semayang, usalli je, Nabi kata naklah kamu rasa ini semayang terakhir. Maksudnya mana kat sini masuk kita mengingati mati. Semayang terakhir. Lepas ni tak ada dah. Ni last. Mana kita bila benda tu last peluang, kita akan tumpu. Itu maksudnya. Ya. Itu cara Rasulullah motivasi kita untuk menumpukan khusyuk dengan zikrul maut, ingatkan mati. Itu maksudnya. Sehingga engkau menemui hak Ta'ala waktu malam itu, dan jaga benar-benar harus mana hawa nafsu. Jaga sangat tu, jangan jahat. Demikian pula bila engkau berada pada waktu pagi. Maknanya waktu yang ada itu kita polonlah betul-betul. Pagtanim, tawan habis-habisan. Ya. Maka pemancang kuat dia apa? Kalbi terdalam. Jangan putus zikir dalam. Zikir dalam tu naik nampak ikut je. Allah, Allah, Allah. Walaupun buat kerja lain, dalam jangan putus. Latih sampai dia tamkin. Kalau dia tamkin sampai tuan-tuan tidur, dia dengar. Buat agak geng-geng nak Syabani lain kan. Masuk Syabani lama, dia tidur kau dengar tak zikir dia. Dia tanya, orang tu tidur kau dengar tak zikir. Dia kalau dah tamkin, dia zikir dengar macam mana. Ya, dia bahagian tu dengar dalam Allah, Allah, Allah. Tu tanya orang rumah dia, abang tidur kau dengar tak? Tak dengar, dia bersendar dengar tu. Tunggu jauh lagi. Ya.
Dekat isteri tanya, ya abang tidur dengar abang zikir je. Tokil lah tu. Ini dengar dia wasi pula kan. Dan satu lagi firman Ta'ala, wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Surah Anbiya ayat 35. Kami ini Allah Ta'ala nabluwakum, ya kami menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Sengaja tuan jadikan, ya, sebagai ujian. Maknanya yang jahat tinggal, ya, sangat-sangat digemari oleh nafsu, kerat. Ada kebaikan sangat dibenci oleh nafsu, buat. Itu maknanya berjuang, ya. Dan kepada kami kamu kembali. Mana apa? Mengingat hari kembali ini dirangkaikan dengan sebutan ujian. Besar maknanya kan? Tuhan uji kita dengan amal saleh dan beri kejahatan sebagai ujian. Kemudian Tuhan kata kepada kami. Maknanya bila seorang mengingat hari kembali dia, insya-Allah dia boleh buat dua perkara. Dia boleh meninggalkan larangan dan dia boleh melaksanakan arahan. Itu maksud ini. Ya. Ingat tempat kita kembali. Itu besar kan? Maknanya kalau mafhum hati dia tak ingat tempat kembali akhirat, jawab dia apa? Ambil. Dia akan gagal dalam menyempurnakan perintah dan gagal meninggalkan larangan. Sebab ingat kepada mati dia, dia cas dalam kita. Ya, kita bangun pagi dah cas kan? Ya, bangun pagi kita baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Inilah dia. Wa ilaihin nusyur, wa ilaihi, dan kepada Allah Ta'ala nusyur. Apa nusyur? Kita akan dilambak di padang mahsyar besok. Yaumul hasyr, hari mahsyar kan. Nusyur mana kita akan dikumpul. Bangun pagi dah ingat padang mahsyar kan. Tu Rasulullah suruh 5 pagi ingat kena tiru. Nasi lemak ada tak ini? Kan? Roti canai tu. Ni tak bangun pagi tu padang mahsyar. Kemudian tiap-tiap hidup kita perjalanan motivasi dengan padang mahsyar. Ya, kita buat ni besok boleh jawab tak esok? Boleh tak? Teruskan nanti. Kalau tak boleh, sila stop. Iza arata antafa'ala amdan fatadabbaru akibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kalau kamu nak buat satu perkara, fikir akhirat, boleh jawab tak? Boleh, teruskan nanti itu. Kalau tak boleh, stop. Ya, hadis pendek, ringkas, padat. Ya, mana? Apa urusan? Terletakkan maut di depan, dipanggil mizanul maut. Kalau okey, jalan. Kalau tak, stop. Senang. Itu jalan. Ajaran dan bimbingan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat berkesan. Kemudian la tastakbirul aqdar. Ini pun tajuk besar akan datang insya-Allah. Wallah.